KPM. Cermin ini. Wow. Wahai cermin, tunjukkan siapakah yang paling kaya di dunia ini. Lepas saya kata akulah yang mana aku. Lepas tu baru break. Cikgu, kita dah mula dah cikgu. Oh, iya Kita kan nak berangan jadi orang kaya. Ya. Okey, cikgu mula sekali lagi. Okey. Jom cikgu, 3, 2, 1, go. Mana muziknya? Tak apa, kita tak muzik. Kita kan sekarang kat hutan, tak ada muzik. Jadi cikgu teruskan. Okey. Wahai cerminku yang berkerawang, siapakah di dunia ini yang paling kaya sekali? Tunjukkan pada aku. Akulah. Tak ada, saya rasa cermin tu salah. Dan cuba cermin cantik ni. Wahai cermin yang berbingkai emas, tunjukkan kepada aku siapakah wanita terkaya di dunia ini. Nampak muka sendirilah. Nampaknya aku yang paling kaya. Akulah yang paling kaya. Tak ada cikgu, cikgu yang berangan. Saya yang paling kaya. Saya. Sebab ini bukti. Cikgu, cermin cikgu kecil, cermin saya besar. Jadi saya lah paling kaya cikgu. Tapi nampak muka saya dengan jelas. Okey, tak apa. Kita tengok siapa yang kaya. Siapa yang paling kaya? Siapa yang paling kaya persoalannya sekarang ni? Ya. Okey, adik-adik Assalamualaikum. Adik-adik yang sedang menonton teroka sekarang ini di Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli Arifin dan juga Cikgu Suwaibah. Ya. Yang comel dan sangat berbakat besar ni. Hebat betul cikgu. Kita sebab kaya punya pasal kan? Sebab kaya pasal kita praktis tu untuk kita punya akan datang punya teater cikgu ya? Ya. Kita bekerjasama kan? InsyaAllah. Ya, betul. Baiklah, okey, hari ini kita akan belajar subjek sains. Ya, betul. Topiknya adalah pantulan cahaya. Betul lagi. Okey, jadi bersama dengan kita juga adalah adik-adik yang comel dalam talian ni cikgu. Okey. Tapi sebelum tu mungkin cikgu nak memperkenalkan diri cikgu kepada penonton sebelum kita mulakan pembelajaran. Baiklah, saya cikgu murid-murid pada slot hari ini. Saya Cikgu Suwaibah binti Abdullah. Okey, dari SK Kampung Pasir Putih, Ipoh, Perak, Eli. Orang Perak. Orang Perak tapi orang Kelantan sebenarnya. Campur? Campur mix. Mix. Baik. Okey, jadi cikgu akan mengajar dengan adik-adik untuk subjek menengah bawah ke menengah pula dah. Rendah bawah. Kecil-kecil. Ya. Untuk tahun berapa tahap cikgu? Tahap 2 ya, tahap 2. Tahap 2 tahun tahun 4. tahun 4. Ya. Jadi kita berkenalan dengan adik-adik dalam talian sekarang ini. Boleh. Siapakah adik-adik ini daripada sekolah mana cikgu? Okey. Sila kita minta seorang demi seorang lah. Ni asing-asing sekolah dia? Ya, ada 2 buah sekolah. Okey, sekolah apa? Sekolah SK Convent dan sekolah SK Kampung Pasir Putih. SK Kampung Pasir Putih. Kedua-duanya pun Ipoh Perak. Ya, Ipoh Perak. Ada komen. Ada. Kita berkenalan dengan mereka dah cikgu. Jom. Okey, silakan. Cikgu boleh kenalkan setiap seorang? Okey, kita minta lah murid-murid perkenalkan diri sendiri, boleh tak? Okey, boleh. Okey, dipersilakan murid-murid. Cikgu sebut nama dan kita suruh mereka on mic. Okey. Siapa dulu cikgu? Siapa dulu? Cikgu pilih. Kita suruh Adriana lah. Adriana dulu. Adriana. Boleh Adriana on mic dulu. Kenalkan diri. Chloe Adriana. Okey. Hai, selamat pagi dan salam sejahtera Cikgu dan Kak Eli. Nama saya Chloe Tan Hui En dari Sekolah Kebangsaan Komun Ipoh. Cikgu dan Kak Eli boleh panggil saya Chloe. Okey. Hai Chloe. Kita minta Irfan pula. Ya, okey, boleh. Silakan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera Cikgu Su dan Kak Eli. Nama saya Muhammad Irfan Faris bin Abdul Hisham dari Sekolah SK Kampung Pasir Putih. Boleh panggil saya Irfan. Wow, ni macam ada ciri-ciri ketua pelajar ni. Ya. Okey, seterusnya cikgu siapa? Seterusnya kita minta adik Amani.
Amani. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada cikgu dan Kak Eli. Nama saya Amani Narab Dedi Hafizul dari Sekolah Kebangsaan Kampung Pasir Putih. Cikgu dan Kak Eli boleh panggil saya Amani. Okey. Okey, seterusnya siapa nak perkenalkan diri? Sila Hadi. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cikgu Su dan Kak Eli. Saya Muhammad Hadi bin Sulman dari Sekolah Kebangsaan Kampung Pasir Putih. Boleh panggil saya Hadi. Okey. Siapa lagi yang belum perkenalkan diri? Adik Arya, yang manis Arya. tu. Siapa dulu ni? Hai, salam sejahtera Cikgu Su dan Kak Eli. Saya Aryasni, anak perempuan tinggi suara dari SD Government Ipoh. Boleh panggil saya Arya. Cik. Sales kiss lagi. Okey, yang Okey, terakhir. yang terakhir. Jejaka kita ni. Adik Syahid, ya. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cikgu Su dan Kak Eli. Nama saya Ahmad Syahid bin Sofian dari Sekolah Kebangsaan Kampung Pasir Putih. Boleh panggil saya Syahid. Baik, terima kasih adik-adik. Okey, Ya. Sebelum itu kita nak ingatkan kepada adik-adik di rumah untuk sentiasa menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, Alright. kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka kalau nak keluar dari rumah. Tapi disebabkan kita sekarang ni dalam keadaan kata lockdown, jadi kita kena sentiasa keluar bila perlu sahajalah. Betul tu. Dah pakai pelitup muka tu kalau boleh double mask ataupun 3-ply or 4-ply mask. Cikgu, saya sebenarnya nak minta cikgu pakai hand sanitizer. Adakah? Adalah. Tadi kan kita ada cermin cikgu. Kita mesti ada magic dah pegang ni. dah pegang cermin. Silakan cikgu. Yang ni yang paling penting ya, kita kena sanitasi tangan. Dan juga sambil tu saya nak tanya cikgu juga tentang pantulan cahaya ni. Apa yang kita boleh pelajari untuk subjek kita hari ni? Okey. Jadi dia pantulan cahaya dia merupakan satu sifat lah daripada cahaya. Mungkin sebelum ni murid dah belajar tentang cahaya bergerak lurus ya. Jadi ini adalah salah satu lagi dari cirinya. Dan dia ada kaitan lah dengan lakonan tadi. Bukan saja nak berlakon ni. Ya. Kena suruh saya masuk teater tadi cikgu. Itu projek lain kan. Projek lain, insyaAllah. Ya. Okey. Jadi ini yang kita akan belajar kepentingan pantulan cahaya ke? Ya. Pantulan cahaya. Dan kita akan belajar tentang fenomena dan juga kegunaan pantulan cahaya. Kegunaan pantulan cahaya. Okey, biasanya kalau dalam kehidupan seharian, pantulan cahaya ni ada dekat mana? Okey. Kita biasanya kalau fenomena, kalau kita tengok macam cermin tadi, kita nampak imej kita kan? Nampak imej kita, jadi maknanya itu adalah salah satu dari fenomena di mana imej terbentuk tu disifatkan sebab sifat cahaya boleh dipantulkan. Okey, nanti kita akan tahu lebih lanjut lagi. Kita ada rakaman video contoh-contoh fenomena dan kegunaannya. Itu kita akan teroka lebih lagi kejap lagi. Ya. Baik, sekarang ni kita nak rehat seketika untuk cerita lanjut ataupun bagaimana cahaya itu dipantulkan. Kejap lagi kita akan sambung cikgu ya. Boleh Eli. Baik, kita kembali selepas ini dalam Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda, air laut berwarna biru disebabkan cara air menyerap cahaya. Cara partikel-partikel dalam air menghamburkan cahaya dan sebahagian cahaya biru daripada langit dipantulkan. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin dan juga cikgu yang comel ni, Cikgu Suwaibah. Okey cikgu. Ya. Cikgu sains ni biasanya garang. Adakah cikgu garang di sekolah? Boleh tahan lah. Tadi tegas lah ya. Garang tapi sayang lebih. Yang paling penting. Okey, bersama-sama dengan kita adalah murid-murid daripada Sekolah Kebangsaan Kampung Pasir Putih. Betul. Ipoh Perak dan juga Sekolah Kebangsaan Konvent Ipoh Perak. Okey, hari ni kita akan belajar subjek sains. Topiknya pantulan cahaya. Okey, sekarang ni kita nak buat apa cikgu? Okey, baik. Saya tengok Irfan macam nak tanya sesuatu. Betul ke Irfan? Ada soalan ke? Soalan nak apa? Cikgu. Ya.
Cikgu Su, izinkan saya bertanya satu soalan. Boleh, boleh. Mengapa kita boleh lihat diri cikgu dalam cermin tadi? Penyataan masalah, Eli. Dari Ifan ada question mark lah nak itu. Jadi untuk menjawab soalan Irfan tu, izinkan saya ke depan. Silakan, cikgu. Okey. Jadi Eli, apa yang saya bawa ni ke sini? Bola. Bola? Okey. Okey, baik. Saya minta semua penonton dan adik-adik semua lihat pergerakan apabila cikgu melantun bola ini ke lantai. Baik. Okey, cikgu baling ya. Harap-harap dapat sambut. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Test sekali lagi. Syok lah pula. Okey, baik murid-murid. Siapa nak jawab? Apakah yang diperhatikan kepada mengenai pergerakan bola itu tadi? Okey, siapa cikgu? Cikgu nak pilih ke atau siapa yang volunteer? Siapa nak jawab? Angkat tangan terus. Ada yang nak jawab? Tu dia. Okey, Arya. Sila Arya. Cikgu, bola sepak itu datang semula kepada cikgu apabila dibaling ke permukaan lantai. Ini bola apa, Eli? Bola keranjang. Bukan bola sepak tapi Tidak. betul lah, kembali kepada cikgu. Melantun lah. Okey, siapa lagi nak cuba? Ada yang nak cuba jawab lagi? Saya, Okey, cikgu. silakan Syahid. Bola itu melantun semula apabila dibaling ke sesuatu permukaan, cikgu. Okey, bagus Syahid. Eli, saya sangat suka dengan perkataan melantun itu. Okey. Jadi maknanya seperti pergerakan bola ini, cahaya pun dia melantun atau dipantulkan apabila terkena sesuatu permukaan. Okey. Walaupun kita nampak cahaya ni bukan secara bentuk fizikal, Ya. tapi dia boleh Ini simulasi lah. Simulasi. Maknanya bila dia bergerak menghala ke itu, dipantulkan dipantul semula. Rasa nak main bola lah pula. secara bercahaya. Baik. Chloe Okey. ada nak tanya sesuatu ke? Macam tadi nak angkat tak jadi tu. Silakan Chloe. Cikgu, bagaimana cara kita boleh merosak pantulan cahaya? Okey, nak siasat pantulan cahaya. Okey. Tapi sebelum kita jawab soalan Chloe, jadi maknanya kita kata cahaya itu boleh dipantulkan seperti bola ini. Jadi cikgu nak tahu apakah maksud pantulan cahaya? Saya nak cuba jawab, cikgu. Okey, bagus Hadi. Semangat ni budak-budak ni. Bagus. Pantulan cahaya ialah pembalikan cahaya apabila terkena pada permukaan yang licin dan berkilat. Tahniah. Tengok Eli, macam dah study tu. Macam ni lah sebelum mula kelas baca dulu. Okey. Buat ulang kaji. Jadi, ya, betul murid-murid. Okey. Maknanya cahaya tu dia boleh dipantulkan apabila terkena sesuatu permukaan. Okey, jadi untuk menjawab soalan Chloe tadi, macam mana kita boleh menyiasat pantulan cahaya? Jadi kita akan buat satu aktiviti ringkas. Wow, saya suka. Saya still di depan. Okey. Eli ambil tempat di sana. Di sana tu di mana cikgu? Di sisi cermin. Di sisi cermin emas tadi tu. Yang cakap orang kaya tu. Baik. Okey, baik. Sekarang cikgu nak saya buat apa? Okey. Saya pegang senduk. Semua nak kata senduk sakti pula. Boleh, senduk sakti pun boleh. Dari dapur restoran Cik Maxi sebenarnya. Okey, baik. Eli ambil lampu ni. Okey, pegang lampu tu. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita di sekolah atau di rumah boleh gunakan sumber cahaya matahari. Okey. Baik. Sekarang Eli, tolong hadapkan cermin supaya imej nak tengok imej saya menghadap dah cikgu, senduk. Ya. Okey. Okey, Eli halakan, nyalakan lampu suluh. Okey. Halakan kepada senduk ini. Baik. Sekarang? Okey, baik. Nampak tak murid-murid? Apa yang murid-murid perhatikan pada cermin tersebut? Saya rasa saya kena tolak sini sikit supaya kamera boleh nampak. Saya kena bergerak ke? Cikgu kena gerak ke kanan sikit, cikgu. Boleh? Satu langkah? Nampak tak? Dia macam tak membiaskan sangat. Saya rasa Dia pantul lah. Dia tu. Okey.
Baik. Siapa nak cuba? Apa yang murid perhatikan? Saya cikgu, Okey, baik Irfan. saya dapat perhatikan ada bayang-bayang senduk basi pada permukaan cermin dan permukaan cahaya. Okey, cuba jawab tu dah bagus Irfan. Tetapi perkataan bayang-bayang itu mungkin Irfan teringat yang apa dia? Topik cahaya bergerak lurus. Okey. Jadi sebenarnya ini ialah image. Okey. Okey, siapa lagi yang boleh beri cikgu pemerhatian yang dibuat? Saya cuba ya Cikgu Su. Ini Boleh. kerana senduk mempunyai permukaan yang rata dan licin. Okey. Tengok permukaannya. Memang apa senduk ini diperbuat dari logam Okey. dan licin. Dan kita tengok senduk ini juga bercahaya sebab dia berkilat. Okey? Okey, cikgu. Okey. Baik. Jadi maknanya Eli, kalau kita tengok di sekitar kita banyak permukaan yang licin dan rata. Okey? Jadi boleh tak murid-murid tengok di persekitaran murid-murid, beri cikgu atau tunjukkan kepada cikgu contoh-contoh objek yang mempunyai permukaan licin dan berkilat. Okey. Licin, rata dan Diorang ada berkilat. simpan, dah sediakan awal-awal cikgu. Ai, boleh je. Mari kita saksikan. Wow, licin okey. dan berkilat, tak kisah material apa. Dia biasanya logam lah. Logam Kebanyakan lah, memberi baik. contoh logam. Tu kita nampak Irfan punya tu kole. Kole. Kole logam. Kole logam. Tengok permukaannya. Tengok Syahid punya. Syahid punya apa tu? Apa tu Syahid? Cermin. Cermin ke? Bekas acuan kek cikgu. Ni mesti mak-mak Syahid rajin ni. rajin Memang buat nampak berkilat kan Eli? Betul. Nampak image sekali di depan dia. Membiaskan. Okey, baik. Baik. Tetapi tengok Amani punya berbeza lah. Amani punya tu itu material apa tu? Amani? Okey, Amani. Cikgu, saya ada pinggan plastik. Ianya berkilat. Tetapi saya tidak dapat lihat imej saya dengan jelas pada pinggan plastik ni. Kenapa tu cikgu? Mengapa tu Eli? Kalau kita bandingkan yang kebanyakan murid-murid memberi contoh logam, betul tak? Okey. Logam. Jadi kalau kita tengok plastik, dia rata juga, licin juga kan, tetapi kurang berkilat. Jadi Eli, kebanyakan objek atau permukaan ni dia boleh dipantulkan oleh cahaya. Okey. Tetapi jumlah cahaya yang dipantulkan itu tidak samalah. Jadi maknanya logam lebih rata, lebih licin dan berkilat. Okey. Jadi banyaklah cahaya boleh dipantulkan. Jadi kita boleh melihat imej dengan jelas. Baik. Tadi cuba angkat balik bahan-bahan yang barang-barang yang digunakan. Siapa tu? Yang Arya punya senduk dan Chloe punya mangkuk juga. Tapi Hadi punya pakai apa tu? Cermin ke? Hadi, apa Hadi? Tolong itu bagi tahu. Saya guna power bank ataupun bank kuasa cikgu. Nampak jelas kan macam cermin kan? Sebab Sebab permukaan yang licin, berkilat dan rata. Jadi Eli, di studio pun saya bawalah beberapa contoh. Okey. Ini cakra padat kan? Cakra padat. Tengok. Memang boleh nampak juga imej kita. Betul. Okey. Ini penutup makeup lah. Okey. Tapi kalau ni macam ni, kain ni. Tak ada langsung lah. Tak ada. Dia banyak cahaya diserap daripada dipantulkan. Okey. Jadi banyaklah macam kertas ke apa. Jadi yang kita cikgu bawa ni adalah untuk tunjukkan contoh pantulan cahaya lah maksudnya ni. Boleh sebagai contoh, sebagai satu permukaan. Baik. Tetapi kita nak teroka lagi, nak buat eksperimen sekejap lagi. Okey, ada lagi. Ada lagi. Okey. Eli pernah tengok bulan tak? Saya tengok bulan dari rumah. Dari Tengok jauh lah kan. selalu tak? Ingat kekasih tak tengok bulan? Itulah kadang-kadang tak ingat, kadang ingat. Sebenarnya kan, saya tak ingat nak call Lely lah. Awal-awal suruh karang satu sajak tentang bulan. Oh ya ke cikgu? Apa kena-mengena bulan dengan cerita kita hari ni cikgu? Tak apalah, saya sajak sikit lah. Okey, wow. Ada biasa sajak. kan? Silakan cikgu. Oh, Eli ku sayang. Ya, terkejut aku. Okey.
Eli melihat cahaya bulan purnama terang benderang. Macam tak sedap ni. Okey, dipagari oleh bintang-bintang berkelipan. Wow. Okey, baik Eli. Persoalannya, adakah bulan itu mengeluarkan cahaya sendiri? Cikgu nak saya fikir ke nak jawab sekarang? Kita nak cepat ke nak lambat? Cikgu pilih yang mana cikgu nak. Saya jawablah. Saya jawab. Saya pun jawab jugalah. Boleh cikgu. Saya teka lah. Saya teka. Baik Eli. Sebab tadi murid-murid dah bagi mereka punya ni. Wow, saya ada semua. Ada model. Boleh gerak-gerak. Saya rasa dia memberi apa tadi ayat soalan dia tadi? Pantulkan cahaya. Adakah bulan, kalau kita tengok ini saiz relatif lah model. Ini encik matahari. Encik matahari. Ini encik bumi. Encik bumi. Ini itu encik bulan. Pandailah Cik Eli. Okey, baik. Jadi soalan dia tadi? Soalan, adakah Cik Bulan ni dia mengeluarkan cahaya sendiri? Okey. Saya rasa dia tidak mengeluarkan cahaya sendiri. Sebab dia datang daripada matahari. Adakah betul jumpa saya cikgu? Berapa markah saya dapat? Betul. Wow. Betul murid-murid. Okey. Maknanya cahaya bulan kita di permukaan bumi. Kita memantau, kita boleh lihat cahaya bulan. Sebenarnya cahaya ini datang daripada cahaya matahari. Okey. Jadi cahaya ini menghala ke bulan. Kemudian bulan memantulkan cahaya ke bumi. Jadi apa yang kita tengok, yang kita tilik itu adalah sebenarnya cahaya matahari. Maknanya bulan ini sebagai pantulan, memantulkan cahaya matahari. Sebagai medium lah untuk dipantulkan. Okey. Baik, faham ya? Murid-murid okey? Atau cikgu ada soalan? Kalau faham angkat tangan sikit. Atau cikgu ada soalan kepada mereka? Okey, baik. Jadi Eli, dalam kehidupan kita ni kita boleh lihat banyak fenomena. Betul. Ya, yang mempunyai kaitan dengan pantulan cahaya. Okey. Baik. Cikgu nak mintalah seorang dua murid memberi contoh. Apakah fenomena yang di sekeliling kita yang boleh kita kaitkan dengan sifat pantulan cahaya? Okey, siapa nak jawab? Siapa tu? Hadi. Tu Hadi ya? Boleh Cikgu Su. Ya. Tapi saya akan bagi jawapan saya dalam bentuk bersyair. Wow. Seronoknya. Okey. Silakan. Terdapat banyak fenomena pantulan. Alamak, sedap. Terbentuk di kolam. Tengok. Pendek je. Nak lagi ya. Nanti cikgu suka. Okey, baik. Jadi mendayu-dayu berdiri bulu roma saya. Okey, sebenarnya betul contoh fenomena yang Hadi berikan tu. Maknanya kita boleh melihat imej pada permukaan air kolam. Baik. Jadi Eli dan adik-adik sekalian, untuk mengetahui lebih lanjut lagi contoh-contoh ini, kita saksikan video ini. Wow, ada video. Video fenomena pantulan cahaya. Okey, jom. Tahukah anda
Cahaya merupakan asas kepada ukuran meter, iaitu 1 meter bersamaan dengan jarak dilalui cahaya melalui vacuum pada 1/299,792,458 saat. Manakala kelajuan cahaya ditakdirkan pada kelajuan 299,792,458 meter sesaat. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Suwaibah. Okey, juga kita ada murid-murid dalam talian yang comel sangat ni yang berumur? Berumur ada 10, ada 11. Ada 10, ada 11 daripada Sekolah Kebahasaan Kampung Pasir Putih Ipoh Perak dan juga Sekolah Kebahasaan Convent Ipoh Perak. Dia kalau Perak dia otomatis macam Perak. Perak. Eli orang Perak ke? Tak, saya Selangor. Okey, cikgu. Sekarang ni kita nak buat apa? Okey, baik. Tadi kita dah belajar tentang prinsip bahawa cahaya boleh dipantulkan. Okey. Okey. Jadi maknanya dalam kehidupan kita melalui prinsip pantulan tu kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita. Okey. Okey, baik. Jadi ada beberapa contohlah. Okey. Tetapi boleh tak kita minta seoranglah adik Arya bagi satu contoh kegunaan pantulan cahaya. Bulan Mac lalu, saya ke kedai kasut untuk membeli kasut sekolah. Saya dapati tuan kedai kasut tersebut ada menyediakan cermin untuk menyenangkan pelanggan melihat sama ada kasut yang hendak dibeli sesuai atau tidak, cikgu. Cermin itulah contoh kegunaan sifat cahaya boleh dipantulkan. Okey, contoh yang baik kan. Kalau kita pergi ke kedai kasut, biasa kita akan nampak cermin yang diletak di bawah. Betul. So kita itu biasalah Eli kan. Kita pun orang kata bergaya-gaya lah. Ya. Okey, baik. Satu contoh lagi. Adik Irfan. Silakan Irfan. Senang cikgu. Semasa saya dan ayah saya mengunjungi kedai gunting rambut, saya perhatikan sebahagian besar dinding kedai itu dilengkapi dengan cermin. Terdapat juga cermin kecil yang dipegang oleh tukar gunting yang digunakan untuk melihat bahagian sisi belakang. Jadi sebenarnya saya melihat wajah saya kacak ni. Tu ada orang tukar pegang cermin kat belakang. Tukar gunting. Okey, baik. Irfan, sebenarnya Irfan ni tak adalah kacak sangat. Cikgu. Kenapa cikgu cakap macam tu? Ya Kak Irfan. Merajuk. Tak, Irfan taklah kacak sangat, tetapi tersangat kacak. Dia level dia lagi tinggi daripada tu. Betul tak, Chloe? Betul tak, Chloe? Ayah, malu-malu pula. Okey, balik. Baik, Eli. Jadi kita saksikanlah video kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan kita. Boleh, silakan. Pantulan cahaya. Betul. Okey. Jadi Eli, terdapatlah pelbagai kegunaan kan yang kita nampak di situ. Okey, contohnya tadi mikroskop reflektor yang ada cermin ni. Jadi dia dapat membantu kita dan Eli ambil tu. Ni kita panggil bukan torchlight. Bukan. Ini. Kita panggil kaleidoskop. Ini mainan lah. Jadi dia gunakan konsep pantulan. Nampak corak-corak kan? Penonton tak nampak, kita nampak. Betul. Dalam dia ada permukaan yang berkilat lah. Tapi kalau yang 3 segi ni ada 3 keping
apa dia? Cermin. Jadi ada cebisan yang plastik tu apa? Okey. Bila kita gerakkan dia Nampak. membentuk corak. Jadi Okey. nampak banyak sebab pantulan cahaya banyak itu. Baik, okey. Okey. Dalam kaleidoskop yang Eli pegang sekarang ini, dalam dia ada macam manik-manik ataupun kata biding-biding Ya. yang berbagai bentuk. Ada bentuk segitiga, bintang yang panjang dan petak. Jadi berwarna-warni. Jadi kalau kita tengok menerusi lubang, ini panggil apa ni cikgu? Itulah Macam- dia buat lubang tapi dia letak Ada apa pantulan dia, juga ya. kan? Okey, jadi pembiasan cahaya itu boleh kita nampak daripada sini, jadi dia akan menunjukkan Dia memantul image. lah. Image membentuk corak. Bila kita gerakkan, corak lain pula. Betul. Macam Okey. 3 dimensi Betul, punya betul. corak kat dalam ni. Okey. Dan bila kita gerak-gerak pelbagai bentuk ni, Eli bagi tu penonton sebab Ya, penonton ya. tak nampak Ya, ya. apa yang ada. Ada ni sekarang Eli nampak bentuk bunga, warna oranye, warna merah jambu, warna biru. Okey. Saya punya purple. Warna Merah. ungu. Ya. Baik. Okey, seterusnya baik. cikgu. Jadi kita nak buat aktiviti lah. Okey. Jadi fenomena pantulan cahaya ni boleh kita buat melalui, kita tunjukkan melalui aktiviti melukis gambar sinar. Wow, Saja gambar Okey. sinar. Jadi kita boleh mulakan. Murid-murid sila kita buat sama-sama. Baik. Okey, jadi kita perlukan Eli ambil ni. Okey, Kita board lapis ni. untuk senang board. Okey. Lepas tu kita ada cermin lah. Kita letak di tepi ni. Okey. Okey. Eli boleh bagi saya tak kat board yang ada celah tu? yang warna- Murid-murid dah mula Yang buat ni dah. ke? Okey. Okey. Jadi Eli letakkan di sini. Mhm. Okey, Eli satu. Saya satu. Baik. Okey, kalau ada lagu ni kan best juga. Wow, ada Sambil-sambil. lagu ke cikgu? Yelah, Seronok kalau betul ada saya belajar lagu macam- ni. Saya ni letak macam ni ya, macam ni. Okey. Kita ambil lampu suluh. Okey. Okey. Mhm. Kita suluhkan lah. Kita suluhkan di sini ya. Di ikut saya. Murid-murid dah buat ya. Okey. Jadi kita gerakkanlah supaya nampak. Saya dah nampak sebenarnya. Saya tak pasti penonton nampak tak. Okey. Saya rasa kena tukar position kejap Nampak tak? Saya kunci. Murid ada yang dah nampak cahaya yang tuju dan pentolan. Jadi ambillah pen magic tu, kita tanda di mana apa dia? Daripada sinar tuju ni ke cermin, dan dari cermin dipantulkan. Saya tak pasti jelas ke tidak. Boleh kamera. Okey. Jadi boleh guna pembaris lah, kita sambung Eli. lah cikgu, hebatnya. Kan nampak kan garis dia. Mana pembaris saya? Pembaris cikgu ni? Ya. Dia menyorok. Terima kasih. Sama. Okey, saya dah nak sambung titik-titik ni Eli. Apa yang saya perlu buat ni cikgu? Kalau macam ni jadi macam mana saya nak buat? Jadi tadi kan cikgu. apa dia nampak bila kita tujukan apa dia? Halakan lampu suluh ni ke cermin kan? Okey. Kita akan nampak satu garisan menuju ke cermin. Kemudian dari cermin dia akan nampak satu sinar lagi yang kita namakan sebagai sinar pantulan. Okey, sekarang ni saya punya macam ni cikgu. Okey. Okey. Tu murid-murid dah siap lukis. Sekejap cikgu, saya punya sini lepas tu saya kena buat apa? Okey. Cikgu nak ajar saya. Okey, baik. Jadi saya kena tunjuklah ya. Okey. Jadi itu nampak tak sinar tuju, tapi ini kena gerak-gerakkanlah supaya dia sudut dia itu. Jadi Sudut akan dia apa? nampak sudut dia betul. Jadi dia akan nampak selalu satu apa dia? Cahaya dipantulkan. Dia sebab kita terang sangat ni Eli. Kita Okey, tak terang apa. sangat. Apa yang kita nampak sekarang ni, saya nampak cahaya ni sebenarnya. Nampak dia menuju ke cermin kan? Macam ni? Tu dia. Okey, lepas tu saya kena buat apa? Lepas tu tandakan dari sinar ni ke sini. Okey. Tanda straight ni Tanda dulu, lepas tu nanti kita Sini? sambung. Ya. Okey, lepas tu Okey, tanda sini juga. Nampak tak sinar pantulan? Okey. Jadi tanda yang pantulan ke sini, yang keluar tu. Jadi kita sambunglah Eli. Dan kita labelkanlah. Saya cuba fahamkan Okey. situasi ni. Okey, murid-murid dah siap? Okey, murid-murid dah siap? Okey, tunjuk kepada cikgu. Okey, murid dah tunjuk hasil dia. Baik, minta seorang tolong bentangkan hasil kerja kamu. Sambil-sambil cikgu siapkan cikgu punya. Siapa? Saya cikgu. Okey, boleh. Okey. Apabila lampu suluh dialakan melalui
sebelah kotak, kita dapat lihat sinar menuju ke cermin itu. Okey, bagus. Okey, seorang lagi tolong sambung. Apa yang kamu dapat? Cikgu, ada satu lagi sinar iaitu sinar pantulan terhasil apabila cahaya terkena cermin yang rata dan licin ini, cikgu. Okey, bagus. Jadi samalah dengan yang saya ini ya. Yang tadi saya tu, ni jadi maknanya permukaan cermin di sini. Okey, permukaan cermin. Ini cahaya ni daripada yang kabut tadi. Cahaya yang ditujukan ke cermin. Dan cahaya yang dipantulkan ke apa dia? Dipantul keluar. Nama dari cermin dipantulkan dipantulkan dari permukaan cermin. Okey. Baik ya. Alright. So murid-murid bolehlah lihat Cikgu, dengan saya jelas. punya ni betul ke? Okey. Betul. Dan nampak dia punya ni kan. Hala 7. Jadi ini hala sinar. 7 je. Hala 7 dia. Jadi kita buat anak panah lah Eli. Dan kita tandakanlah, labelkan. Okey. Okey. Ini sinar 7. Ya. Bukan 7 penyanyi tu ya? Ya. Oh ada kumpulan Ada cikgu. Ya. Saya ingat ada kumpulan pantulan. Okey, selepas tu ini hasil kerja Kak Eli. Dan murid dah bentang. Jadi kita kemahiran ni maknanya murid dah boleh melukis sinar 7 dan sinar pantulan lah, hasil fenomena fenomena yang image tadi. Baik. Okey. Baik. Jadi saya ada soalan kebat lah untuk murid-murid. Wow. Okey. Silakan Jadi cikgu. kita saksikanlah apa situasi Hana dengan Tok Umi ni. Okey, kita saksikan video ni. Kita cakap rambut bagi cantik-cantik. Ya Hana Zulaika. Alah, tak suka lah cermin. Muka Ana tak cantik. Kenapa tak cantik? Kenapa macam ni? Cermin ni pecah. Oh, cermin tu pecah. Okeylah, Tok Mi bagi cermin baru. Yang tak pecah. Wah, cantik you kana cermin ni. Saya suka cermin ni. Wow, comelnya adik ni. Adik Hana namanya dengan Tok Mi-nya. Okey, baik. Jadi kita dah saksikan tadi. Okey, tadi tu adalah video apa sebenarnya cikgu? Berkenaan apa? Okey. Mengapa ya mula-mula Hana dia guna cermin yang pecah? Okey. Image yang terbentuk tu jadi tak rata, jadi huru-hara lah. Huru-hara. Macam marble itu. Tapi selepas diganti yang baru? Cermin yang mempunyai permukaan yang rata tu, terus nampak. Nampaklah sebenarnya wajah Hana tu cantik. Okey, jadi kita minta Irfan memberi inference dia. Kita buat inference. Okey, silakan Irfan. Memberi sebab. Cikgu, sebenarnya muka adik Hana tu cantik ke cikgu? Masa saya ni handsome. Tapi disebabkan dengan cermin yang sudah pecah, permukaan cermin itu sudah tidak rata, tidak licin lagi. Jadi sinar pantulannya tidak sekata lagi kawan-kawan. Maka imej yang terhasil pun tidak cantik. Okey, bagus anak murid cikgu yang handsome, Irfan yang handsome. Baik. Jadi cikgu terangkanlah sikitlah. Okey. Tadi permukaan rata, kita nampak sinar pantulan dia cantik je. Okey, cikgu. Sorry. Kalau cikgu kita nak terangkan ini cerita pasal yang kita dah lakukan tadi. Ya. Jadi ada satu lagi penerangan cikgu nak kongsikan kan? Okey, kita nak rehat sekejap cikgu. Oh, rehat dulu. Boleh cikgu? Okey, boleh. Alright, kita berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini tentang pantulan cahaya yang lebih menarik lagi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda? Pantulan berselera adalah pantulan cahaya selari pada semua arah daripada permukaan kasar. Imej yang jelas akan dibentuk oleh pantulan sekata, tetapi imej yang tidak jelas akan dibentuk oleh pantulan berselera. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Suwaibah. Okey cikgu, kita tadi dah belajar tentang pantulan cahaya. Ya, prinsip pantulan cahaya.
Kita dah belajar tentang fenomena dan kegunaan. Kita juga dah lukis gambar Raja Sina. Baik. Ya, okey. Jadi apa yang mungkin cikgu nak simpul atau rumuskan terhadap pembelajaran kita ni? Untuk rumusan dia, saya minta 2 orang murid lah untuk membuat rumusan pelajaran apa yang murid belajar pada hari ini. Okey, boleh. Silakan. Siapa? Amani. Cikgu, Kak Eli dan kawan-kawan, pada hari ini saya rasa sangat seronok kerana saya telah belajar tentang sifat cahaya yang boleh dipantulkan terutama pada permukaan yang rata dan licin. Di samping itu, kita juga dapat memerhati fenomena pantulan cahaya dalam kehidupan seharian kita seperti imej terbentuk pada permukaan air, imej terbentuk pada lantai jubin dan imej terbentuk pada permukaan logam. Okey, terima kasih Amani. Nampaknya dah menguasai itu sebahagian pada baik. Kita minta adik Syahid sambung tentang rumusan pelajaran hari ini. Cikgu, saya telah faham bahawa sifat pantulan cahaya ini banyak digunakan dalam kehidupan harian seperti cermin sisi kereta untuk melihat kenderaan dari belakang, cermin tembung yang terdapat di selekor jalan. Periskop digunakan untuk melihat objek yang terlindung. Kita dapat melihat imej kita pada permukaan cermin. Okey, betul. Satu lagi contoh yang kita tak sentuh ini adalah macam yang tanda pemantul di jalan kan. Betul. Kalau macam tempat gelap, selekor. Ya. Kita ada nampak ni lah. Jadi maknanya kita perlu bersyukurlah dengan sifat pantulan cahaya yang Maha Berkuasa berikan ni. Kita boleh gunakan aplikasi dalam kehidupan kita. Untuk keselamatan kita. Jadi maknanya khatamlah pembelajaran kita hari ini tentang pantulan cahaya. Saya rasa masih tak cukup khatam aja. Tak apa, tapi kejap lagi ada satu video tarian. Kita saksikan sebab kita dah sampai penghujung. Kita hadiahkan kepada penonton tarian pantulan cahaya. Wow, baik. Dengan itu kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Suhaibah. Okey, terima kasih juga pada Eli yang cantik jelita. Betul. Tapi tadi kan sebenarnya cikgu kan, saya rasa macam ada benda tak cukup. Tak cukup lagi. Sebab ada cikgu tertinggal nak ajar saya tentang orang kata permukaan kasar tadi tu cikgu. Permukaan tadi sebenarnya dalam 3-way ada. Okey, baik. Ini kalau permukaan kasar yang Hana, cermin Hana tu, permukaan kasar kita tengok cahaya pantulan, cahaya tuju dan cahaya pantulan tu dia dah berselerak. Okey. Jadi cahaya dipantulkan berselerak, jadi kita nampak imej tak jelas lah, pecah-pecah. Okey. Tunjuk sekali lagi cikgu, kita tak nampak. Mungkin cikgu nak saya pegang ke? Boleh? Boleh. Okey, saya pegangkan ya. Ini adalah permukaan kasar. Kenapa dia berselerak cikgu? Sebab permukaan dia? Dia kasar lah. Dia tak rata, tak licin. Okey. Okey, sekarang saya dah tahu dah jawapan dia. Patutlah kadang-kadang bila cermin pecah, kita rasa macam muka kita banyak. Ya. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Suhaibah. Okey, sama-sama Eli. Okey, sama-sama juga. Okey, dan juga terima kasih kepada adik-adik yang berada dalam talian yang comel-comel sangat ni. Ya Allah, hai. Yang hebat-hebat, yang bijak-bijak ni. Kita ada adik daripada Sekolah Kebahasaan Kampung Pasir Putih dan juga Sekolah Kebahasaan Konvent Ipoh Perak sebab sama-sama belajar dengan kita untuk subjek sains pantulan cahaya. Baik, dan adik-adik di rumah juga boleh aplikasikan pembelajaran kita pada hari ini di rumah dan juga dalam kehidupan seharian. Ya, betul. Baik, sehingga kita jumpa lagi di waktu yang sama, hari yang berbeza insya-Allah. Dengan subjek yang lebih menarik untuk kita teroka sama-sama. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye. Salam. Bye semua. Semalam. Salam. Bye. Okey.
KPM